kamu tak tahu. Sebab itu apabila ada majlis-majlis zikrullah, majlis-majlis mengingati Allah, majlis-majlis ta'lim, Allah SWT berbangga-bangga dengan peserta majlis di dalam majlis Allah SWT. Satu makhluk yang jadi daripada setitis air yang hina dibangga-banggakan oleh Allah di depan makhluk-makhluk yang jadi daripada cahaya. Tuan ada basikal, kita bangga-bangga dengan orang yang ada motor 1500cc. Kita cerita basikal kita, dia motor 1500cc. Harga basikal kita 2-300, dia harga ratus ribu. Cerdik tak cerdik? Ya. Kita bangga dengan basikal kita. Betul ke ustaz ni? Kan? Kenal barang, tak kenal barang. Tak. Duk bangga-bangga basikal. Orang tu ada kereta Porsche, Lamborghini 1500cc, 2000cc. Seolah-olahnya macam tu. Allah dengan kita. Allah dengan kita. Tuan-tuan para asatizah yang dimuliakan oleh Allah SWT, maksud manusia itu dijadikan sebagai khalifah atas muka bumi ini untuk mengimarahkan muka bumi ini dengan mentaati seluruh perintah Allah dan ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu perkara yang pertama, kita sebagai hamba Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri pada Allah SWT. Liya'budun ay liya'rifun, mengenal Allah. Nak kenal Allah, kena kenal diri. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kenal Allah, dia kena kenal diri dulu. Tak kenal diri, payahlah nak kenal Allah. Kena kenal diri kita ni hamba, diri kita ni tak ada apa-apa. Diri kita ni daripada setitis air yang hina. Itulah saya, itulah kita, itulah manusia yang Allah SWT beritahu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang keluarkan kita daripada perut-perut ibu. Ada yang kena operate, ada yang tak cukup bulan, kan? Ada yang terlebih due, overdue. Ada yang songsang, ada yang sangkut tali pusat, macam-macam. Tapi Allah yang, kan, doktor dia boleh, oh ni baby boy, baby girl, tak? Scan baby girl, keluar baby boy. Scan baby girl, keluar baby boy. Mak ayah ni dia tak akan saman doktor. Mak ayah dia tak akan saman. Dia kata doktor ni penipu lah, dah beli barang, kan? Dah beli barang semua pink, pink buayan pink. Doktor kata baby girl, keluar baby boy. Rupanya pistol dia tu masa scan terdindung dengan uri. Tak ada satu mak ayah sepasang suami isteri saman doktor, tak ada. Sebab apa? Itu bukan kerja doktor. Doktor tu dia ramal, kan? Dan tak ada mak ayah yang saman doktor. Kenapa anak saya ni kelabu? Saya putih, isteri saya putih, kenapa anak kelabu pula? Tak ada. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, tak tahu apa satu pun.
Menghafal pun tak erti, baca pun tak erti, iqra' pun tak erti, qiraat pun tak erti, taranum pun tak erti. Nak mengira pun tak erti, nak menulis pun tak erti. La ta'lamuna syai'ah. Allah bagi 3 perkara. Wallahu ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'idah. 3 benda ni untuk kita dapat apa yang kita ada hari ni. 3 benda ni. Wallahu ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'idah. Pendengaran, penglihatan dan hati. 3 benda inilah kita dapat sijil, kita dapat kelulusan, kita dapat apa lagi? Pengalaman, kepandaian, pekerjaan, jawatan. Dengan 3 perkara. Untuk apa? La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Sebab tu bila kita rasa, oh ini usaha aku, ini aku kena sedar aku ni hamba. Aku ni hamba. Oh ni anak murid aku. Syahadah 30 juzuk. Satu salah pun tak ada, lancar taranumnya, masya-Allah. Anak murid aku. Kita berbangga-bangga dengan bukan hak kita. Macam tadi ada basikal bangga kan. Ni kita dulu tak ada apa-apa. La ta'lamuna syai'a. La ta'lamuna syai'a. Allah bagi 3 benda. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, bila kita capai kejayaan, anak kita capai kejayaan, anak murid kita capai kejayaan, madrasah kita dapat kejayaan, kembalikan pada Allah. Kegembiraan, syukur tu kembalikan pada alhamdulillah. Semua kurniaan Allah. Semuanya kurniaan Allah. Aku tak ada apa-apa. La ta'lamuna syai'an. Sedar diri kita ni hamba Allah. Kalau kita pengarah yang hamba Allah. Kalau kita pengetua yang hamba Allah. Kalau kita pekebun yang hamba Allah. Peniaga yang hamba Allah. Kita guru yang hamba Allah. Kita anak yang hamba Allah. Kita suami yang hamba Allah. Kita isteri yang hamba Allah. Kita menantu yang hamba Allah. Bukan hamba selain daripada Allah. Bukan hamba selain daripada Allah. Itu baru dia kenal diri. Bila kita kenal diri kita ni hamba, mudah untuk kita kenal Allah tu Rabb. Allah tu Khaliq. Allah tu pencipta kita. Kan? Kalau tak kenal diri kita ni hamba yang tak ada apa-apa, yang kata ni rumah aku, ni kedai aku, ni kereta aku, ni kebun aku, ni ladang aku, ni projek aku, ni aku. Dia tak kenal aku yang sebenar. Innani anallah. Aku yang sembunyi di sebalik aku. Aku yang tersembunyi di sebalik aku. Aku yang mana? Innani anallah la ilaha illa ana. Ni sebagai khalifah ni. Kena kenal kita ni hamba Allah, Allah Rabb kita. Kenal saja tak, kena cari. Kena cari Allah. Aina Allah. Satu orang tanya, aina Allah? Arab. Orang yang ditanya tu pula tanya dia, anta nama apa? Ana Musa. Aina Musa? Dia kata, ana Musa. Aina Musa? Dia tunjuk, ni dada dia kata. Musa mana Musa?
Anak Musa. Ni baru Musa hadza laisa jawab dia. Dah, inilah jawapan dia. Kalau yang nampak pun kau tak boleh nak tunjuk mana Musa, kau nak tanya aina Allah pula. Kan? Yang nampak pun tak boleh tunjuk mana Musa tu. Tak. Kena cari Allah. Allah dah panggil kita. Setiap hari 10 kali Allah panggil, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah Maha besar, Allah Maha besar. 4 kali tu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha besar daripada api, Allah Maha besar daripada angin, Allah Maha besar daripada tanah, Allah Maha besar daripada air. 4 unsur kejadian dunia ni. Allah Maha besar. Kita pergi besarkan kebun kita, kita pergi besarkan ladang kita, kita pergi besarkan ternakan kita, kita pergi besarkan selain daripada Allah. Ya. 10 kali Allah panggil hayya 'alas salah. Panggil tu bukan panggil jerit, jerkah, bukan. Panggil merayu. Kita panggil anak kita macam mana? Halo. 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 Dia bukan jauh, duduk kat pintu. Halo. Dia dah mula dah. Kan? Volume tu dah naik sikit. Tapi Allah ni puluh-puluh tahun panggil macam tu. Ala-ala Mekahnya, ala-ala Madinah, ala-ala Sudan, hayya 'alas salah. Ada dengar azan juga. Hayya 'alas salah. Macam kita panggil anak kita. Dah Allah panggil merayu. Pujuk rayu. Satu hari 10 kali, datang seminggu sekali je hari Jumaat. Panggil satu hari 10 kali. Maknanya seminggu ada 7 hari, 70 kali. 70 kali panggil, menyahut seminggu sekali hari Jumaat. Kurang ajar ke biadab? Makan rezeki hak milik Allah. Hirup udara hak milik Allah. Pijak atas bumi hak milik Allah. Bernaung di bawah langit hak milik Allah. 70 kali Allah panggil, baru sekali menyahut. Nak cari Allah, duduk atas muka bumi. Kita kalau duduk satu kampung, buka madrasah, kita baru menapak buka madrasah. Dah buka madrasah kat situ dah 10 tahun, 20 tahun. Ketua kampung tak kenal lagi. Satu orang ni, dia duduk kat kampung tu dah 20 tahun, 30 tahun kat kampung. Ketua kampung tak kenal. Orang ni jenis apa? Dah hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun atas bumi. Atas bumi Allah. Tak pernah jejak kaki kat rumah Allah. Hamba jenis hamba ni. Kenal Allah, cari Allah. Cari tak payah. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wa fi anfusikum afala tubsirun. Kan? Sebab apa? Sebab nak kembali pada Allah tu biasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Cari Allah tak jumpa kat dunia ni, kat akhirat esok tak usah nak cari. Buta kat dunia, akhirat tu buta je. Kadang-kadang rumah tu kan jauh sangat daripada masjid. Tuan-tuan, para asatizah yang dimuliakan oleh Allah SWT, hamba Allah, kena kenal Allah, kena cari Allah untuk nak kembali pada Allah. Pasti bersedia ke tak bersedia ke, banyak dosa ke banyak pahala, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sedetik pun takkan lewat, sedetik pun on dot. Apa yang kita miliki hari ini semuanya pinjaman, semuanya pinjaman.
Kita ada pelajar, kita ada guru, kita ada kepandaian, kita ada pengalaman, kita ada kemahiran, kita ada kelulusan. Semuanya pinjaman. Bila-bila masa Allah boleh ambil. Bila-bila masa Allah boleh ambil. Macam-macam cara Allah boleh ambil. Bila-bila masa Allah boleh ambil. Cara macam mana? Macam-macam cara Allah boleh ambil. Kan? Sebab tu kita syukur kita di Malaysia ni Allah SWT masih pelihara lagi. Allah tak uji kita macam di Gaza. Kita pun diuji, mereka pun diuji. Kita ingat, jangan sangka kat sana diuji, kita senang lenan tak. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua diuji. Kaya diuji, miskin pun diuji. Sehat diuji, sakit pun diuji. Ada jawatan pun diuji, tak ada jawatan pun diuji. Duduk dekat atas pun diuji, duduk di bawah pun diuji. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Siapa yang diuji dengan kekayaan dia boleh taat Allah, taat Rasul. Diuji dengan kemiskinan dia boleh taat Allah, boleh taat Rasul. Diuji dengan kemewahan dia boleh taat Allah, taat Rasul. Diuji dengan kesusahan, dalam keadaan dia susah dia boleh taat Allah, taat Rasul. Mereka diuji dengan cara macam tu. Kita hari ni diuji dengan mewah makanan. Tak. Gula tak ada, merungut. Harga barang naik, sumpah seranah, caci maki. Sumpah seranah, caci maki tu dapat tarik rahmat Allah ke? Viral pula tu, share pula tu dalam grup. Allahu akbar. Dapat tarik rahmat Allah ke? Ustaz ni, orang agama ni, madrasah ni, golongan agamawan ni, golongan agamawan. Cuba bayangkan kalau Allah uji kita dengan keadaan harga barang mahal, kita dah sumpah seranah. Allah uji kita beras tempatan tak ada, kita caci maki. Allah uji kita dalam keadaan rumah, harga rumah mahal, kita dah macam-macam dah, kita keluarkan perkataan-perkataan. Saya buat contoh. Saya pernah pergi kat satu kedai nak beli telur. Masa telur baru-baru naik, nak beli 2 sarang orang masuk. Dulu beli 1 sarang bawah RM10. Hari yang saya beli tu 1 sarang RM17. 2 sarang RM34. Kalau mulut saya keluar haram jadah tu, celaka betul. Dia haram jadah kat siapa? Dia celaka kat siapa? Perkataan yang saya keluar tu, haram jadah, celaka tu, boleh tarik kasih sayang Allah. Kalau keluar daripada mulut saya, Masya Allah, Astaghfirullah, Ya Allah. Kalau keluar perkataan ni berdepan dengan situasi harga barang mahal, Ya Allah, Astaghfirullah, agak-agak perkataan ni boleh tarik azab Allah. Hak tadi sumpah seranah tu boleh tarik rahmat Allah ke? Hak yang kita istighfar, selawat ni boleh tarik kemurkaan Allah ke? Pilih antara dua. Kita nak Allah turun apa ke atas muka bumi ni? Kita nak Allah turun apa kat tempat kita? Kita nak Allah turun apa dekat kampung halaman, negeri, negara kita? Allah dah bagi 2 jalan, wa hadainahun najdain. Nak sumpah seranah, caci maki, ambil. Istighfar, selawat, minta keampunan, ambil. Tapi hati saya tak best hak ni, nak kena
Aram jadah, celaka. Bau puas hati, bau masuk pula dalam grup viral pula. Allahu Akbar. Kalau diuji dengan harga barang naik, kita tak boleh sabar. Agak-agak kalau diuji dengan bom, kita boleh sabar. Rumah sewa harga mahal, agak-agak kalau diuji dengan rumah dibom, kita boleh sabar. Masjid kita tak ada askar pun kepung, tak ada satu peluru pun ditembak, tak ada satu bom pun dilepaskan, sunyi sepi, kosong. Takkan nak tunggu masjid kena tembak pemedih mata baru nak. Hari ni Allah baru datangkan sikit-sikit je baru. Kalimah Allah kat Stokin, mengamuk, menjerit, melatah. Itu Allah. Allahu Akbar. Kalimah yang sama, lafaz kalimah yang sama berkumandang di corong masjid-masjid, di surau-surau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar ni kalimah hak tepek kat Stokin tu. Kita buat dia pula, buat tak dengar. Bukan buat tak dengar, luput zuhur pun tak sembahyang. Ni bukan cerita orang Hindu ni, bukan cerita orang Buddha ni, orang Islam. Sokong Islam, minat Islam, pangkah Islam. Dia pangkah Islam, sokong. Ni hak lafaz kalimah yang dekat Stokin tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Batang hidung pun tak nampak. Allah datangkan keadaan, sindir kita, beli kita. Quran, orang kafir koyak Quran, orang kafir bakar Quran, orang kafir pesendakan Quran, orang kafir pijak Quran. Islam. Bukan saya tak bagi bela, bukan saya nak bela yang kalimah Allah, nak bela orang yang buat tu, tak. Kita nak compare keadaan. Yang 30 tahun tak pandai baca Quran, 40 tahun tak baca Islam, lahir daripada perut mak ayah Islam, tok nenek dia Islam, tak pandai baca Quran. Kita tak marah pun, kita tak sensitif pun, kita tak pekik terlolong pun. Kadang-kadang mereka tu dalam rumah kita, adik-beradik kita. Yang bakar Quran ni pula marah. Dia orang kafir. Ni yang Islam ni, yang Islam. Hantar anak pergi tuition. Berapa tuition? Satu subjek RM50. Ambil berapa subjek? 2. Apa dia? BI dengan AdMath. Seminggu berapa kali? Seminggu sekali. AdMath hari Sabtu, BI hari Ahad. Bayar berapa? RM50. RM50 je. Hantar anak mengaji Quran Isnin sampai Jumaat. Bayar berapa? RM30. RM30. Cukit darah betul Ustaz Razak ni. Kan lain dah nada dia tu. Hak RM50 je, 2 subjek, 1 subjek RM50, 2 subjek RM100. Seminggu sekali. Hak ni daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Hari-hari cuti. Jumaat, Sabtu, Ahad. RM30. Cekik darah. Ni orang Islam ni, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, bukan orang Yahudi, bukan orang Islam. Hantar anak pergi ngaji madrasah, ngapal Quran. Ngapal Quran. Besar esok nak kerja apa? Besar esok nak kerja apa?
Allahu Akbar. Ni bab Quran pula ni. Ni tang Quran pula ni. Orang sindir, orang caci, orang maki, kita marah pula. Allah buat keadaan sindir kita, pukul anak, sindir menantu. Allah guna orang kafir, sindir orang Islam. Kena kembali pada Quran tu. Kena kembali pada perintah Allah tu. Kena kembali pada laungan lafaz kalimah yang dekat stokin tu. Allahu Akbar 5 waktu ni. Di tempat-tempat inilah tempat untuk kita bersolidariti. Bukannya dekat kedutaan, bukannya dekat dataran, bukan dekat bangunan condong, menara condong, bukan. Kat tempat-tempat tu langsung tak ada janji Allah. Dekat dataran tak ada janji Allah, dekat kedutaan pun tak ada janji Allah. Janji Allah di rumah-rumah Allah. Di rumah-rumah Allah inilah kalau seluruh umat Islam bersolidariti 5 waktu. Orang kafir tak berani. Tuan-tuan tengok dalam peperangan 3 hari 3 malam, menang pun tak, kalah pun tak. Kalau main bola, nak KL lawan Pulau Pinang, contoh, Pintar anjurkan perlawanan bola sepak. Pengurus KL Ustaz Razak, pengurus Penang Ustaz Hafiz. 3 hari 3 malam main seri 0-0. Weh, tu main bola. Ni perang. Hantar dekat Amirul Mukminin, minta kotlah tambah tentera ke, tambah senjata ke. Amirul Mukminin kata apa? Luruskan saf dan bersugi. Tuan-tuan, para asatizah yang dimuliakan oleh Allah SWT, agak-agak dua benda ni strategi perang. Bersugi dengan luruskan saf. Kalau saya ada ketika tu, apa kita akan komen? Biar betul lah misak ni. Macam keluar jemaah kan. Biar betul lah Amirul Mukminin ni. Kita akan ikut dengan akal fikiran kita. Benda ni perang ni. Apa kena mengena luruskan sah ni? Apa kena mengena dengan suri ni? Tak ada kena mengena dengan strategi perang. Kok tambah tentera ke, kita buat kubur ke, kita tambah senjata ke, barulah benda yang ada hubung kait dengan peperangan. Tuan-tuan, para asatizah yang dimuliakan oleh Allah SWT, luruskan sah ni kat mana? Dekat kedutaan ke? Dekat stadium ke? Dekat dataran ke? Luruskan sah ni ketika solat. Nak bagi tahu je, solat bersugi sunnah Nabi. Solat perintah Allah. Kembali pada perintah Allah, kembali pada sunnah Nabi. Apa natijah dia? Apa kesan dia? Allah campak rasa gerun dalam hati pengintik pihak musuh. Gerun sangat ke tengok sugi tu? Kita tengok sugi pun biasa-biasa je. Apa yang nak gerun sangat? Luruskan sah. Tapi kenapa Allah campak rasa gerun? Dan diceritakan pada panglima balik. Panglima tak tengok pun keadaan tu, cerita balik. Gementar panglima perang dengar Kakuzari pengintip tadi. Tuan-tuan, para asatizah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini cara dia, ini kaedah dia. Ini cara, ini kaedah dia. Nak kembalikan kehebatan Islam sebagai kita, jadikan diri kita ni perantaran sebagai khalifah atas muka bumi itu. Jadi hamba Allah.
kena kenal Allah, kena cari Allah untuk kembali pada Allah. Yang kedua, kita umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana saya meyakini sabdaan-sabdaan Nabi? Alif lam mim, bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf 10 hasanah. Tak ada rasa apa. Dalam hati saya tak ada rasa apa. 10 hasanah, biasa-biasa. Tak mengaji pun tak apa gitu. Tak ada rasa rugi. Tak ada rasa rugi. Kalau mengaji tak ada rasa untung. Sedangkan satu huruf 10 hasanah. Berapa banyak masa saya telah merugikan untuk nak dapat hasanah-hasanah. Bukan hasanah muslimat. Untuk nak dapat, cuba kita tukar hasanah tu nisbah dia ringgit. Satu huruf 10 hasanah, satu huruf 10 ringgit. Baru cilik kan? Satu huruf 10 ringgit. Saya lah. Alif lam mim 30 ringgit. Alif lam mim 30 ringgit, 60 ringgit. Alif lam mim 90 ringgit. Alif lam mim 120 ringgit. Alif lam mim 150 ringgit. Berapa second? Kalau satu juzuk ada berapa huruf? Katakan satu juzuk tu ada 1000 huruf ataupun 100 huruf. Kali 10. Satu juzuk mana? Katakanlah 1000 huruf. Katakanlah satu juzuk 1000 huruf. Ganda 10, 10,000. Pendapatan pelajar kita yang baca satu hari satu juzuk, pendapatan dia satu hari 10,000. Kalau 10 hasanah tu ditukar nisbahnya 10 ringgit. Bila sebut 10 hasanah tak ada rasa. Tapi kalau 10 ringgit, 10,000 ringgit pendapatan. Itu satu pelajar. Kalau madrasah ada 50 orang pelajar, kalau ada 100 orang pelajar, kalau ada 200 orang pelajar, ganda kalau 10,000. Itu pelajar. Welfare pakai buang, confirm. Welfare pakai buang. Pendapatan satu hari 10,000. Itu pelajar, ustaz. Heli pakai buang. Allahu Akbar. Sebab tu kat dunia ni bukan tempat nak bagi, bukan tempat nak bagi ganjaran, bukan tempat nak bagi balasan. Amalan-amalan tak muat, tak muat. Ustaz kerja dia pergi banking duit pelajar. Seorang 10,000 per hari. Ni hak belajar kat industri semua, mak ayah telefon balik berhenti, masuk madrasah habis. Pendapatan 10. Itu yang satu juzuk. Kalau hak 2 juzuk, kalau yang 3 juzuk, kalau 10 hasanah tu tadi. Siapa bagi tahu? Nabi bagi tahu. Sejauh mana dalam hati saya meyakini apa yang Nabi bagi tahu? Yang Nabi bagi tahu seminggu sekali jangan buat. Seminggu sekali jangan buat. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Apa dia? Apabila khatib sedang baca khutbah, jangan kamu berkata-kata walaupun perkataan diam. Ada orang perempuan tak kena. Orang lelaki bukan dia main game, main handphone. Pelajar madrasah, ustaz madrasah, ni Nabi larang. Yang buat perkara Nabi larang ni siapa dia? Orang Yahudi ke? Orang Buddha ke? Orang Kristian ke? Orang Hindu ke? Orang Islam? Buat tu pula dalam masjid. Perkara yang Nabi larang seminggu sekali pun tak boleh nak sami'na wa ata'na. Kalau hak bersembang tu tak cerita. Dengan budak sekolahnya, budak sekolah agamanya, budak sekolah rendahnya, budak sekolah menengahnya. Allahu Akbar.
terjerit-jerit. Dalam masjid buat perkara yang Nabi larang, di luar masjid buat perkara yang Allah larang. Kat Penang ni saya tak tahu lah, tapi kat KL tu Allahu Akbar. Di luar masjid buat perkara Allah larang apa dia? Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk zuhur hari Jumaat. Dan lagi order cendol special satu. Order cendol special, jual beli. Jual beli. Walaupun yang dijual, walaupun yang dibeli itu halal, perbuatan. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Sempat lagi order apa balik. Sempat lagi makan laksa. Sempat lagi makan roti john. Ni dekat KL lah, bukan kat Penang. Nah, dalam masjid buat perkara yang Nabi larang, di luar masjid buat perkara yang Allah larang. Siapa yang buat? Bukan orang Yahudi, bukan orang Nasara, orang Islam. Siapa yang tak sensitiviti dengan Islam? Oh, kita mengamuk, kita marah, kita buat solidariti, kita buat demonstrasi. Allahu Akbar. Kita buat tak apa pula. Nah, kita buat tak apa pula. Sejauh mana saya meyakini dengan sabdaan Nabi? Ambil wuduk sebelum tidur. Ada adat tidur. Kan Allah jadikan malam, Allah jadikan siang. Kita ingat nak gaya hidup, gaya sihat. Gaya hidup sihat. Tak, malam main futsal, malam main badminton, malam main pingpong. Malam tu untuk rehat. Kita beriadah pula. Konon-konon gaya hidup sihat. Kena betulkan boleh. Kena betulkan. Salah faham. Salah faham. Okey, ambil wuduk sebelum tidur. Kenapa saya tak mampu buat? Nak ambil wuduk sebelum tidur ni kena berbual parlimen ke? Kena tukar pengerusi masjid? Kena tukar pengerusi model madrasah ke? Tak ada kena mengena dengan siapa pun. Tak perlu bayar deposit pun. Tapi kenapa saya tak mampu buat? Sebab tak berapa nak yakin. Kenapa saya tak mampu baca 2 surah sebelum tidur? Al-Mulk, Alif Lam Mim Sajadah. Sebab hati saya ni masalah kat sini. Nak baca surah Tabarakalladzi dengan Alif Lam Mim Sajadah, kena tukar pengerusi, kena tukar mudir madrasah, kena tukar ustazah. Tak perlu. Tapi kenapa saya tak mampu buat? Kenapa pelajar-pelajar saya tak mampu buat? Beruntunglah, berbahagialah orang yang sebelum tidur dia berwuduk dah berpuluh-puluh tahun. Beruntunglah, berbahagialah orang yang sentiasa jaga wuduknya. Allahu Akbar. Tuan-tuan para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebab itu peranan, tanggungjawab kita sebagai khalifah atas muka bumi ini, sebagai hamba Allah dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita menjaga, menegakkan agama dan kita sampaikan balligh anni walau ayah. Dakwah, da'a ila Allah, ad'u ila Allah. Da'a ila Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Da'a ila Allah, bukan da'a ekonomi tu. Apa ekonomi baru Allah tak. Bukan da'a ila tentera dulu, lepas tentera baru pada Allah tak. Bukan da'a ila pemerintahan kerajaan, lepas pemerintahan kerajaan baru pada Allah tak.
Da'a ila Allah terus, dia tak ada indirect, dia direct terus. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Bukan ad'u pada ekonomi dulu. Lepas ekonomi kita cakap Allah kuasa ekonomi, tak ada kuasa. Allah akan buat keadaan. Allah yang menzahirkan keadaan. Bahawa ekonomi tak ada kuasa. Bila saya cakap Allah kuasa, senjata tak ada kuasa. Allah yang akan zahirkan keadaan, yang membuktikan bahawa senjata tak ada kuasa. Bila seluruh umat Islam cakap Allah kuasa, kerajaan, pemerintahan tak ada kuasa, Allah SWT zahirkan keadaan, Allah SWT wujudkan keadaan, membuktikan bahawa pemerintahan, kerajaan tak ada kuasa. Hari ini kita dah sibuk pemerintahan. Tak? Kat sana ada pemerintahan Islam menang dengan majoriti, menang dengan demokrasi. Habis kena bantai juga. Habis tanah air, musnah tempat tinggal, kampung halaman musnah. Kalaulah pemerintahan, kalaulah kerajaan boleh menjaminkan tanah air, boleh menjaminkan, Allah buktikan, Allah datangkan keadaan. Nak bagi tahu bahawa kerajaan, pemerintahan tak ada kuasa. Yang berkuasa Allah, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Seluruh pemerintahan, seluruh kerajaan hak milik Allah. Dunia pernah diperintah oleh pemerintahan yang taat Allah, yang paling soleh. Tidak ada sebelum dan selepasnya. Bukan manusia, binatang pun pangkah dia, jin pun penyokong dia. Pemerintahan Sulaiman bin Daud alaihissalam. Hari ini mana pemerintahan? Hari ini mana pemerintahan Sulaiman bin Daud alaihissalam? Tak ada dah, berlalu. Dunia ni pernah diperintah oleh pemerintahan yang kufur, engkar. Kekufuran dia, engkar dia tu bukannya dia sembang, tipu, sakau, kan? Dia punya kufur, engkar dia tu. Ana rabbukumul a'la. Allahu akbar. Ni pemerintahan yang kufur, engkar dengan Allah. Allah pernah wujudkan, Allah zahirkan atas muka bumi. Dua-dua pemerintahan ni mana hari ni? Tak ada. Hari ni kita nak ajak pada pemerintahan apa? Kan? Kita nak ajak pada yang Allah bagi tahu, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Allah bagi pada siapa yang Allah kehendaki. Kerajaan Thailand tu bumi hak milik Allah. Bumi Thailand tu hak milik kerajaan Thailand ke? Innal arda lillah. Allah bagi kat orang Buddha. Thailand tu yang memerintah tu orang Buddha. Korea, bumi Korea pun hak milik Allah. Allah bagi siapa yang memerintah kat Korea? Jepun, bumi Jepun hak milik Allah. Allah bagi siapa memerintah kat Jepun? Rusia, bumi Allah. Allah bagi siapa yang memerintah di Rusia? Amerika, Ukraine, semua bumi Allah. Kalau kita fikir, kenapa bumi hak milik Allah, patutnya jadi majoriti orang Islam lah atas muka bumi ni. Inna dina indallahi Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmantu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Dah bumi hak milik Allah, innal arda lillah, agama di sisi Allah agama Islam, Allah redha Islam tu agama. Jadikanlah Thailand tu pemerintahannya Islam, Rusia pemerintahannya Islam, Jepun pemerintahannya Islam, India pemerintahannya Islam. Barulah betul bumi hak milik Allah. Inna dina indallahi Islam. Atas muka bumi ni hak majoriti orang Islam ke orang bukan Islam? Dah milik Allah, agama di sisi Allah.
Patut jadikanlah majoriti atas muka bumi Allah ni, agama di agama Islam, jadikanlah majoriti Islam. Tak. Satu orang Islam disembah 7 orang kafir atas muka bumi hari ni. Satu orang Islam disembah 7 orang kafir. Bukan kat Malaysia, bukan kat Parlimen Malaysia. Seluruh dunia hak milik Allah. Kenapa kita tak protes? Kenapa kita tak buat demonstrasi? Kenapa kita tak turun di jalanan? Ya Allah, ini bumi hak milik Engkau ya Allah. Agama di sisimu, agama Islam ya Allah. Kenapa jadikan majoriti orang bukan Islam ya Allah? Demonstrasi dia. Ini tanggungjawab kita. Ini tanggungjawab kita sebagai umat untuk da'a ila Allah, ad'u ila Allah. Allah dah ada segala-galanya. Tak payah nak ajak pada bala tentera baru pada Allah, tak. Terus pada Allah, da'a ila Allah, ad'u ila Allah. Kenapa? Allah dah ada bala tentera. Walillahi junudus samawati wal ard. Milik Allah bala tentera di 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Nyamuk pun tentera Allah, darah pun tentera Allah, belalang pun tentera Allah, hama pun tentera Allah, katak pun tentera Allah, api pun tentera Allah, air pun tentera Allah. Kita nak ajak pada tentera lagi? Tak. Kita nak ajak pada ekonomi, baru nak ajak pada Allah. Tak payah, Allah dah. Ekonomi Allah tak pernah merudum. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Semua Allah sponsor. Kita makan satu hari dua, satu malam 2 hari, semua Allah sponsor. Bukan hak kita. Binatang Allah sponsor. Ulat dalam batu pun Allah sponsor. Tak ada Panda Food, tak ada Lalamove, tak ada Grab Food. Ulat dalam batu pun boleh makan. Tak. Ni ekonomi Allah. Terus ajak pada Allah. Seluruh nabi-nabi diutuskan, seluruh nabi-nabi diutuskan. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu wa ila madyan akhahum syu'aibah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaumku, jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba selain daripada Allah. Wahai hambaku, sembahlah Allah, jangan sembah selain daripada Allah. Tidak ada bagi kamu ilah melainkan Allah, melainkan nyanyi Allah. Ni, da'a ila Allah, ad'u ila Allah. Kita nak ajak pada apa? Ajak pada kuasa, senjata, bala tentera. Allah beritahu seluruh kekuatan dunia, seluruh kekuatan dunia dihimpunkan daripada zaman Nabi Adam sampai bayi yang akhir sekali dilahirkan sebelum kiamat. Di sisi Allah macam sarang labah-labah. Macam sarang labah-labah. Allahu Akbar. Allah boleh rekahkan bumi. Allah boleh belah bumi. Berapa? 7 skala Richter, 8 skala Richter. Sepanjang hidup saya tak pernah dengar lagi gempa bumi yang berukuran 20 skala Richter ataupun 30 skala Richter. Allah tak mampu buat. Kalau Allah buat 30 skala Richter, agak-agak macam mana muka bumi ni? Kan? Bawah 10 pun ratusan ribu nyawa melayang. Bawah 10. Angin, ribut taufan. Bawah 200 km sejam. Yang terbaru dekat Amerika tu 100 lebih. Tak? Kalau Allah buat 200 km sejam, kalau Allah buat 300 km sejam, agak-agak jadi macam mana? Allah tak mampu buat.
Allah boleh pusing daripada bawah naik ke atas, dan Allah boleh pusing daripada atas turun ke bawah. Allah boleh buat. Macam mana keberkatan turun daripada langit, keluar daripada langit, keluar daripada bumi, macam itulah kemurkaan azab, musibah Allah boleh keluarkan daripada langit dan keluarkan daripada bumi. Kena yakin Allah, kena bergantung harap pada Allah. Saya kena bawa, saya kena pujuk hati saya. Tuan-tuan kena pujuk hati tuan-tuan. Bagi tahu pelajar-pelajar kita, bagi tahu anak isteri kita. Kita lah yang pujuk hati kita untuk bergantung harap pada Allah, untuk buat hubungan dengan Allah, yang Allah langsung tak ada apa-apa hubungan dengan kita. Kita buat madrasah, kita ajar tahfiz, kita ajar alim, semuanya kita buat hubungan dengan Allah. Bukan Allah ada hubungan dengan kita, tak. Kita yang kena buat hubungan dengan Allah, kan? Barulah kita ada hubungan dengan Allah. Bukan Allah ada hubungan dengan kita, tak. Kan? Nak jadi ahli Allah, kena jadi ahli Quran. Kena jadi ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, jaga perintah Allah, Allah jaga kita. Kita kena buat. Kita kena buat tu. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum. Kita kena bantu tu, bantu agama, baru Allah bantu kita. Dalam mafhum hadis Nabi SAW beritahu, kita bergerak sejengkal, Allah datang sehasta. Kita kena gerak. Kita bergerak pada Allah sejengkal, Allah sehasta. Kita bergerak pada Allah sehasta, Allah datang sedeba. Kita datang berjalan, Allah datang berlari. Kita kena buat, kita kena gerak tu, kita kena korban tu, kita kena infak tu, kita kena susah payah tu, kita kena lalu tu, kesusahan, kepayahan, lalu tu. Bukan kita, Nabi pun lalu je. Oh aku Ustaz Razak Zib Taling, oh ya tahu ini bagi mereka. Dah Nabi ni ibarat kata Nabi tu berlaga lutut dengan Allah. Hak jenis macam ni pun Nabi SAW yang macam ini pun najis unta atas kepala. Najis unta atas kepala. Dia baling batu, dia hujani batu. Untuk apa? Untuk agama, untuk nak bagi tahu umat supaya buat hubungan dengan Allah. Cerita tentang kebesaran Allah, cakap tentang kebesaran Allah, meyakini janji-janji Allah. Bagi tahu pelajar-pelajar kita, anak-anak murid kita, anak isteri kita, meyakini Allah. Cerita tentang kebesaran. Masyayikh kita sarankan supaya setiap hari 25 kali cerita tentang kebesaran Allah. 25 kali setiap hari. Ni nak tanam masuk kat sini. La ilaha illallah. Kena nafikan dulu. Ni nafi pun dah. Itu yang tak masuk kebesaran Allah. La ilah, tidak ada ilah. Tidak ada doktor yang boleh menyembuhkan penyakit melainkan dengan izin Allah. La ilah. La ilah nafi, illallah isbat. Nafi, setelah nafi baru mudah untuk kita isbat Allah. Tu yang suruh campak tungkat tu, supaya nafikan tungkat. Yang duk sangka beri manfaat. Bila nafikan tungkat, campak tungkat tu berubah jadi benda mudarat. Untuk nak isbat Allah,
Allah yang boleh bagi mudarat, Allah yang boleh bagi manfaat. Nak masuk isbat, isbat Allah setelah nafi. Tapi kalau tak nafi, nak isbat Allah, itu yang tak masuk-masuk. Dia tak masuk. Setelah nafi, baru mudah untuk isbat Allah. Illallah. Memanglah kena kerja, memanglah Allah bagi rezeki, tapi kena kerja. Kan bertentangan dengan matan tu. Matan dia nafi dulu, baru isbat. Matan dia nafi, baru isbat. Kau syarah lah macam mana pun, kau tak nafi, kau nak isbat je, dia takkan masuk. Kan? Syarah lah berjela-jela pun. Tak, kaedah dia nafi dulu, baru mudah untuk isbat. Senang dia nak masuk kebesaran Allah, tapi dia payah. Bila senang? Setelah kita nafi. Bila payah? Kita tak nafi. Oh ni tak boleh ni, aku tadi. Kalau aku tak ada, macam mana? Allahu Akbar. Aku tak kena nampak aku tu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tuan-tuan para asatizah yang dimuliakan oleh Allah SWT, seperti mana Allah SWT pilih nabi-nabi, rasul-rasul, begitulah juga Allah pilih kita. Seperti mana nabi-nabi, rasul-rasul dipilih oleh Allah. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Aku dah yang pilih kau. Allah pilih, bukan macam kita pilih. Siapa sokong Nabi Adam jadi nabi? Angkat tangan. 30,000. Siapa tak sokong Nabi Adam jadi nabi? 20,000. Okey, menang majoriti 10,000. Hilang wang pertaruhan. Bukan Allah pilih macam tu, macam kita pilih. Allah yang pilih nabi-nabi, rasul-rasul untuk nak sampaikan kepada seluruh manusia, mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah. Dan hari ini giliran saya dan giliran kita dipilih oleh Allah untuk jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah pilih, Allah datangkan ujian. Nabi-nabi diuji, rasul-rasul diuji. Dan Allah SWT pilih pula Nabi SAW sebagai khataman Nabi, kekasih Allah, Sayyidul Mursalin, Imamul Anbiya. Allah pilih. Dan Nabi SAW lah yang paling banyak diuji, paling berat ujian. Dan Allah pilih sahabat-sahabat untuk jadi pada sahabat kekasih. Allah pilih masyarakat jahiliah yang rosak akhlak dia. Kita kalau anak kita bawa balik kawan dia, tak, rambut macam Trojan, kau ni tak ada kawan lain ke nak pilih? Kita akan rasa paling kurang. Ataupun sebelah rambut dia warna purple, sebelah warna pink, kan? Ni budak mana kau kutip, kau kawan budak mana? Tuan-tuan para asatizah yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah pilih masyarakat jahiliah untuk jadi sahabat pada kekasih, yang minum marak dalam tengkorak manusia menjadi kebanggaan, bunuh anak hidup-hidup menjadi begitu teruk rosaknya akhlak. Allah pilih macam ni untuk jadi pada sahabat pada kekasih. Dan bila Allah pilih, Allah uji. Bila Allah pilih, Allah uji. Dan memang selayaknya lah sahabat-sahabat ni menjadi sahabat pada kekasih Allah. Sebab mereka berjaya diuji. Dalam keadaan mereka diuji, Allah dicemeti, diheret atas berapi, diikat dua belah kaki dan dipacu pada arah bertentangan, terbelah, ditombak, dicemeti, diuji macam tu. Memang teguh pendirian dia, Allah dan Rasul. Dan mereka telah lulus ujian.
Hari ini Allah pilih kita sebagai umat pada kekasih. Dan hari ini kita diuji. Hari ini kita sedang diuji kan? Kan? Mudah-mudahan kita berjaya dalam kita diuji. Untuk apa? Untuk kita ittiba', masuk di dalam golongan yang Allah redha. Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, supaya masuk dalam golongan walladzina tabauhum bi ihsan. Ansar muhajir tak ada dah. As-sabiqunal awwalun tak ada dah. Tapi Allah masih open tender lagi untuk nak dapat gelaran radhiyallahu anhum walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Semua ketiga-tiga golongan, muhajir, ansar, as-sabiqun al-awwalun dan walladzina tabauhum bi ihsan, mudah-mudahan usaha kita, pengorbanan kita, susah payah kita untuk madrasah, untuk usaha agama, untuk ilmu agama, untuk Al-Quran, untuk sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT terima, Allah SWT jadikan asbab hidayah untuk seluruh umat, dan Allah jadikan asbab hidayah untuk diri kita, ahli keluarga kita, pelajar-pelajar kita dan seluruh umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukuplah setakat itu. Kan? Rasa dah habis poin dah. Dan memang rasanya berat untuk saya nak bawa tajuk ni, dan tak layak lah cakap depan tuan-tuan, masya-Allah, hadirat-hadirat, Maulana, kita ni Maulana je. Ada apa-apa soalan ke apa ke, boleh kita share. Cumanya saya tadi ada sembang lah sikit dengan Ustaz Uzaifah tu. Tentang kalau madrasah yang tak ada kelas nazirah, tu, supaya buat kelas nazirah khusus, khas. Apa yang berlaku di kelas saya tu, kita ni kelas syahadah. Bila tanya qalqalah ada berapa huruf? 9 huruf. Ui, banyaknya huruf qalqalah kau. Apa dia? K ada kot, Q ada kot. Duduk madrasah berapa lama? Ada 3 tahun, ada 4 tahun. 3 tahun, 4 tahun maknanya masa tu berlalu dalam keadaan pelajar tu yang dah baca 10 juzuk, 20 juzuk, 15 juzuk, qalqalah ada 9 huruf. Allahu akbar. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Wallahu a'lam. Kan? Dan pada saya bagi benda tu cabaran untuk saya lah. Kan? Cabaran untuk diri saya. Ustaz tu tak nampak ni. Kelas nazirah, baru sebut kelas nazirah. Dah ada soalan dah. Pengurusan, masya-Allah, macam ada link Siapa punya soalan ni? Okey, kelas nazirah kadang-kadang kita terlepas pandang. Tak apalah, dia orang ni nazirah, biarlah nanti masa kelas habis. Itu yang sakit masa kelas habis. Nazirah ni macam mana hafiz, macam itulah nazirah. Dia ada sabak, ada para sabak, ada amukhtar. Yang madrasah dah buat tu alhamdulillah. Yang belum buat, saya syorkan, saya cadangkan supaya buat. Tuan-tuan boleh tengok kesan dia. Katakanlah dia sabak dia dah juzuk 5, contoh. Dia ambil selai satu hari, 10 hari satu juzuk. Kan? Juzuk 5. Kalau para sabak dia satu juzuk, amukhtar dia satu juzuk, setiap hari dia baca 2 juzuk. Maknanya 5 juzuk tu 2 hari, 3 hari sekali pusing. Katakanlah dia nazirah 8 bulan. Sepanjang 8 bulan tu dia baca setiap hari 2 juzuk. Agak-agak kelancaran nazirah dia tu macam mana? Bila buat ada sabak, ada para sabak, ada amukhtar tu tadi, manzil. Dan dia tak perlu masa untuk lancar pun. Dia tak macam hafiz, nak kena pulun setengah jam, tak ingat lagi suku itu. Nazirah dia buka tu baca. Kan?
Boleh letak depan meja kita je, kita curi-curi dengar je. Tegur dia punya makhraj, tegur dia punya tajwid, panjang pendek, gunnah apa semua. Tegur masa tu. Nampak dia baca satu hari 2 juzuk, tapi bila campur yang dia semak tu satu hari 4 juzuk. Dia bacaan dia 2 juzuk, para sahabat 1 juzuk, Mu'taz 1 juzuk. Yang dia semak dengan kawan tu pun, yang dia semak 2 juzuk. Maknanya dia baca satu hari 4 juzuk. Selama 8 bulan kalau dia nazirah. Agak-agak macam mana dia punya nazirah. Bila masuk kelas hafiz, tak adalah berat sangat dia. Hari ni bila dia masuk kat kelas hafiz tu, itu yang dia berat, sebab kat nazirah tu kita terlepas pandang. Patutnya di nazirah tu dah asak dia, dah gasak dia, dah nyak dia, dengan tajwidnya, dengan makhrajnya, dengan sifat huruf gitu. Kan? Paling kurang dengan praktikal, supaya terpantak dah. Kan? Tak ada dah kalau 9 huruf setidak-tidak. Kan? Kelas syahadah, pelajaran apa ni? Lemah. Pelajar lemah hafalan. Manzil. Kelas syahadah. Kelas syahadah ni, apa yang saya hadapi kelas syahadah ni, sebab kita tuan-tuan mungkin madrasah sendiri, daripada nazirahnya, hafiznya, dia boleh train ikut acuan kita. Saya ni daripada madrasah seluruh Malaysia. Allahu Akbar. Saya share lah ni. Kadang-kadang dia orang hantar sahabat ulang tu, satu muka tu 4 salah. Dengan barisnya, dengan hurufnya, tempat yang dah bertanda salah. Ada kesalahan yang kita suruh tengok, dia baca tengok pun salah lagi. Tengok pun, mungkin tuan-tuan pernah jumpa, sampai ke parit tengah baca pun salah lagi. Nak beritahu lekat, pertama lekat ni daripada mula ngapal. Kan? Cuba, sebab tu kadang-kadang masa dia di kelas hafiz tu, ialah belajar ni, kita sebagai guru ni kena hati lapang. Kalau boleh, keinginan saya semua, kalau 20 pelajar, 30 pelajar dalam kelas, semua 30 ni nak semua yang otak pick up. Tapi Allah tak bagi macam tu. Tuan-tuan jangan rasa, oh ni yang ni je lah, hak ni yang lancar, tumpu yang ni tak. Hak lemah ni Allah bagi 2 ganjaran. Apa tu? Ya takak, apa, dia punya matan dia tu. Kita beri tumpuan pada hak ni, beri tumpuan hak 2 ganjaran ni, kita pun dapat 2 ganjaran juga. Tapi kena usaha lebih lah, sabar lebih. Kan? Supaya Allah terima kita dan Allah terima dia. Mudah-mudahan dengan susah payah kita tu, terima dia, Allah jadikan asbab hak tu untuk kita masuk syurga gitu. Bukan hak yang dengan hak ni. Kan? Dan kita kena, bukan kelas syahadah je, daripada kelas hafiz ataupun nazirah, kita kena rasa seronok bila dapat tegur pelajar tu. Kita jangan tension, kita jangan kau ni asyik. Tak. Kita rasa sebab dengan kita tegur tu, dia betul baca sampai akhir hayat dia. Dengan kita tegur tu, dia betul bacaan dia tu sampai akhir hayat dia. Berapa banyak dia dapat pahala, semua mengalir dekat kita. Mudah-mudahan. Lepas tu jangan bosan. Lepas tu khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Dia ada tersembunyi takatsur. Takatsur ni dia berulang-ulang kali. Kalau akademik ni dipanggil latih tubi. Kita jangan tension, kita sebagai guru, kita sebagai pelajar pun kita jangan tegur lagi. Kadang-kadang tu kita tegur tu,
kan, dengung cakap dengung 2 rakaat, dengung 2 rakaat, ada hak dia 2 rakaat, ada hak dia touch and go je kan. Kita pun angin dah juga. Sajalah popek sikit. Niat supaya benda tu lekat dalam kepala otak dia. Kan? Dia bila dia pasal menghafal ni, dia nak kontrol tajwid, nak kontrol hafalan, ada yang dia celaru tu. Kan? Tak, kita kena tegur ulang kali. Dan bila kita tegur, hari ni kita tegur gunah dia. Jangan kita semua masa tu kita syadid sangat. Gunah tu kita tekan, ain kita tekan. Penat, dia pun penat, kita pun penat. Hari ni ataupun minggu ni ambil gunah je, dengung je. Minggu depan ambil makhraj ha pula. Minggu depan lagi kita ambil makhraj ain pula. Tegur dia berperingkat-peringkat. Dia kena latih tu. Kita kena sabar. Kita lah kena sabar. Kan? Kena banyak sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Kan? Setahun kita sabar, setahun Allah bersama kita. 2 tahun kita sabar, 2 tahun Allah bersama kita. Kalau hilang sabar, kebersamaan Allah tak ada. Kan? Dengan isteri pun macam tu juga. Isteri dengan suami pun macam tu. Sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Apa? Allah kasih pada orang sabar. Allah bersama dengan orang sabar. Kebersamaan Allah tu, kita tak ada apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Apa yang kita, pengalaman kita duk rasa kita dah semua Allah bagi. Kita nak pulang balik pada Allah tu. Nak didik, nak ajar anak murid kita tu, nak kembalikan pada Allah. La ta'lamuna syai'a tu tadi. Kan? Kongsi dengan pelajar kita, kongsi dengan anak murid kita, kongsi dengan isteri kita, kongsi dengan suami kita yang ada. Kan? Saling menampung, saling pelajar macam tu juga. Kita ni bukan sempurna sangat, pelajar tu pun bukan sempurna sangat. Kan? Yang terbaik Rasulullah, guru yang terbaik Rasulullah, pelajar yang terbaik sahabat-sahabat. Kita ni bukan Rasulullah, pelajar kita bukan sahabat-sahabat. Nah, kita kena syukur dia tu nak belajar dengan kita. Dan dialah guru kita. Pelajar kita tu lah yang mengajar kita cara nak mengajar. Kan? Dialah yang mengajar kita cara nak mengajar. Cara nak mengajar dia. Tak. Kalau tak ada pelajar, macam mana kita ada pengalaman nak belajar? Pelajar tu lah. Bawa dia, bimbing dia, pujuk rayu dia. Kan? Kadang-kadang terlepas tu istighfar balik, taubat balik, minta ampun dengan Allah. Pelajar lemah ni dia bukan pilihan, Allah bagi. Jangan didiskriminasikan, jangan dianak tirikan. Kan? Bagi sama kata, jangan pilih kasih. Hati kita kena besar. Jangan ada keinginan kita, kita budak selalu khidmatkan kita, budak ni bagus. Allah. Tuan-tuan, para asatizah yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya jumpa satu pelajar ni, dia belajar 10 madrasah. Yang saya pernah jumpa, tuan-tuan pernah jumpa 20 tu saya tak tahulah. Setakat ni yang paling banyak pelajar yang saya jumpa dia belajar madrasah 10 madrasah. Dekat Kelang. Jumpa dia tu di satu madrasah, ustaz dia puji ni. Ustaz dia Pakistan. Ustaz Pakistan, dialah warden, dialah ta'am, dialah ustaz. Allahu Akbar. Seorang ustaz. Pelajar dia lebih kurang dalam 20, 15 ke 20 macam tu. Dialah ustaz, dialah khidmat ta'am, dialah warden, all in one. Kan? Ustaz ni kata, dia bangun pukul 2 pagi, budak ni juga hak mengaji. Bangun 3 pagi pun budak ni mengaji juga. Bangun 4 pagi pula hak ni juga mengaji dia. Dalam kepala otak saya, maknanya pelajar tu nak sampai tahap macam tu, yang ustaz tu puji, dia kena lalu 9 buah madrasah. Dia kena lalu 9 buah madrasah. Sebab tu kita
Jangan rasa, oh kau bukan anak murid aku, kau derhaka. Tak. Dia bukan rezeki dengan kita dah. Bukan kita yang jadi hafiz dia, bukan dia yang pandai baca, kita yang pandaikan dia menghafal, bukan kita yang pandaikan dia syahadah, bukan kita. Kita tak ada apa-apa. Kita tak ada apa-apa. Kan? Kalau dia dengan kita ajar dia, kita hadapi dia dengan hati yang terbuka, hati yang mengandung kelemahan. Ya Allah, aku setakat ni aku mampu, ya Allah. Kan? Mungkin tuan-tuan pernah jumpa budak yang kita tak sangka-sangka. Budak, saya pernah ada pelajar tak jangka langsung dia boleh baca 30 juzuk. Allah boleh bagi dia syahadah 30 juzuk satu hari. Kan? Nak bagi tahu dia bukan kita. Bukan kita. La ta'lamuna syai'an. Allah yang bagi. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Ni tentang hafiz Jangan tanya hak lain pula. Kalau nak tanya tentang hak lain tu, kota ke apa tu, kita ke pihak kedai. Kota pelajar tahfiz. Yang pelajar lemah ni boleh berhentikan sabar dia. Dia ada satu sistem. Saya tertarik kalau tuan-tuan tengok dekat Madrasah Masjid Hasanah Bangi tu, dia boleh buat syahadah pelajar itu depan masjid, dewan masjid tu, dia baca pakai mic, semua orang awam boleh semak, orang kampung boleh semak. Dia buat sistem mukammal. Dia panggil sistem mukammal. Tak tahu sistem mana dia, tapi bagus dia punya tu. Sistem mukammal ni budak tu ini yang proses syahadah tu lah, yang dia buat proses syahadah tu, yang saya sedang praktikkan dalam kelas syahadah saya. Ini boleh tengoklah yang pelajar dalam yang lemah ni, manzil ni, yang masih di kelas hafiz. Dia sebenarnya Quran ni poin dia ulang aja, selalu baca. Para sahabat tu istilah je kan, baca tu, baca, sentiasa baca, selalu baca tu tadi, takasur tu tadi, ulang, dia ingat, dia lancar. Di kelas syahadah tu saya bahagi 3. 10 pertama, 10 tengah, 10 akhir. Tengok yang mana dia tak lancar, ataupun yang mana dia ambil sabak dulu. Kita timbal balik lah. Kalau dulu dia 10 belakang, dia daripada belakang tu, kita ambil sabak ulang dia depan. Ataupun dia ada jenis belakang sampai tengah, lepas tu depan cantum tengah pula, kita ambil 10 tengah pula. Yang baru dia habis, yang dah lama tu mungkin dia selalu buat amurta apa semua kan, kita ambil yang macam tu. Dan yang kelas hafiz ni yang lemah manzil dia tu, ambil sikit, buat juzuk yang dia baca dalam kelas dan juzuk infradi dia. Contoh dia dah hafal 10 juzuk, 10 juzuk. Contoh 1 sampai 10 kan. 1 sampai 5 tu muhtar dia, manzil dia kan. 1 sampai 10 tu manzil dia. 1 sampai 5 manzil dia. 6 sampai tu jadikan para sahabat dia. Jadikan para sahabat dia kan. Ambil setengah juzuk, setengah juzuk, juzuk 6, setengah juzuk awal kan. Hak 10 tu dia baca 1 juzuk lah juga, para sahabat dia tu. Lepas tu besok 10 juga, setengah juzuk akhir, juzuk 6 pula, jadikan para sahabat. Benda tu ustaz dah kena kreatif. Kena kreatif supaya dia ulang. Supaya dia ulang. Para sahabat, manzil, sahabat tu semua istilah. Boleh ambil waktu dalam kelas, boleh ambil luar kelas. Dia jadi juzuk infradi. Juzuk infradi pun boleh juga. Kan waktu antara asar sampai maghrib tu. Suruh dia lancarkan 2 line juzuk infradi. Ambil balik hak yang dia lupa tu, 2 line dia mari dah 1 juzuk. Tak mampu
buat semua, jangan tinggal semua. Tu kaedah usul fiqh. Wallahu a'lam. Ada pelajar yang telah menghafal 15 juzuk tapi tidak ingat Al-Quran walaupun 5 juzuk. Apa tindakan yang perlu dibuat? Bukan pelajar, kita ustaz pun, saya lah, kadang-kadang lama tak baca. Okey, walaupun 5 juzuk, tuan-tuan boleh ambil 15 juzuk bagi 3, 5, 5, 5. Contoh 1 sampai 15. 1 sampai 15. Dan dalam 1 sampai 15 tu, saya berkeyakinan pasti ada juzuk yang dilancar. Pasti ada juzuk yang dilancar. Juzuk yang dilancar tu katakanlah 5 juzuk. Dia tebuk-tebuk orang, 1 lancar, 4 lancar, 7 lancar, 8 lancar, lepas tu 11 dia lancar. Contoh macam tu. Okey, juzuk yang dilancar ni, jadikan al-muhtar harian dia. Al-muhtar harian dia yang dia boleh baca. Satu hari satu juzuk. Ustaz penat sikit kan nak kena tanda tu. Ni saya buat contoh 1 sampai 15. Dia ingat 5 juzuk tu je, tapi rongak-rongak. Kita ambil contoh 1, 3, 5, 7, 9. Ambil angka ganjil tu. Yang dia ingat, hak tu jadikan al-muhtar dia. Bagi tu dia tak ingat, bahagikan 3 bahagian tu tadi, ambil yang 5 terakhir, 11 sampai 15. 11 sampai 15 itulah latih tubi dia. Kalau perlu seminggu lah. Contoh 11 sampai 15 tu, sehari dia baca setengah juzuk. Maknanya dia kena ambil 10 hari untuk nak habiskan 5 juzuk tu. 10 hari tadi dia ambil setengah juzuk. Yang 5 juzuk yang dia ingat tu jadi al-muhtar berjalan juga. Kan? Yang dia tak ingat ni, ambil yang 5 terakhir tadi, 11 sampai 15. Ambil setengah juzuk ataupun suku juzuk. Kita katakan suku juzuk lah, nazak sangatlah dia ni. Kan? Suku juzuk 4 hari 1 juzuk. 4 hari 1 juzuk. Okey. Lepas tu juzuk kedua, juzuk 12, 4 hari 1 juzuk, dah 8 hari. 13, 14, 15. Okey. Ini suruh dia ulang dia punya sabak ke al-muhtar, dia ulang infradi. Kalau budak-budak hafiz ni, kalau syahadah kita boleh, saya biasanya boleh bagi percayaan macam tu. Tapi budak-budak hafiz ni, tuan-tuan kena pantau jugalah, kena ambil kalkuzari dengan dia. Bila dia dah habis, kalau dah habis suku-suku juzuk ni, ustaz nak dengar setengah-setengah pula. Macam tu. Maknanya suku-suku juzuk 4 kali 5 dia ambil masa 20 hari. Dah habis 20 hari tu dia akan baca setengah juzuk amalkan 10 hari. Sebulan dia dah ulang 5 juzuk. Setengah juzuk, lepas kau habis setengah juzuk, ustaz nak dengar 1 juzuk pula. 11, 12, 5 hari. Maknanya dia ambil masa dalam 35 hari untuk lancarkan tu. Yang 5 juzuk ni berjalan juga. Yang 5 juzuk yang diingat tadi jalan juga. Okey, bila dah 35 hari, insya-Allah dia boleh bacalah, walaupun tak lancar tapi boleh baca. Jadikan 10 juzuk dah. 5 juzuk yang dia lancar tadi, yang ni dah jadikan al-muhtar dia dah. Jadikan al-muhtar dia dah. Al-muhtar dia tu boleh buat 2 juzuk. Tinggal 5 yang tengah ni tadi. Macam tu. Bagikan, buatlah balik yang macam 30 hari, 35 hari tadi. Tu kena takasur, kena lama, kena tubi. Dia pun kena sabar, kita pun kena sabar. Wallahu a'lam. Bagaimana menguruskan sikap pelajar-pelajar yang lemah semangat?
kaki tidur, ada masalah akhlak seperti menipu, ulangan, atau kesalahan ketika mengulang manzil. Ini memang favorite, kan? Memang kesukaan. Tapi benda ni tak berlaku dalam kelas syahadah. Benda ni tak berlaku dalam kelas syahadah. Dalam kelas syahadah, dia akan marah pula kalau kawan dia tak semak betul-betul. Dia kelas hafiz, dia seronok. Kalau kawan dia gitu-gitu, dia pun tapi kelas syahadah dia akan marah, dia akan tak seronok, dia nak tukar partner lain sebab dia tak semak betul-betul. Di kelas hafiz, bagaimana menguruskan sikap pelajar-pelajar yang lemah semangat. Dia lemah semangat ni masalah dalaman individu tu sendiri. Kita tak boleh nak tolong. Kita boleh tolong cakap, kita boleh tolong bagi semangat. Itu je. Nak pam angin ke, nak sapu lotion ke, tak boleh. Benda tu dalaman dia. Ada pelajar datang, Ustaz, saya tak nak ambil syahadah, saya gemuruh. Saya gemuruh. Dia bukan tak nak, dia kata yang terbaru ni dah 2 bulan lepas, tapi dia dah syahadah. Dia kata saya tak boleh buat syahadah, Ustaz, saya gemuruh. Takkan 10 juzuk tak boleh? Kau dah baca satu hari 10 juzuk, takkan nak buat 10 juzuk tak boleh? Gemuruh. Dia kata gemuruh tu masalah kau, masalah dalaman kamu, masalah dalaman kamu. Kamu kena fikir. Takkan ustaz nak tukar ustaz punya semangat bagi kat kau, tak boleh. Semangat engkau kena bina semangat tu. Engkau kena wujudkan semangat engkau tu, kan? Selera kau makan, kau tak ada selera, boleh ustaz tolong makan, kau kenyang ke? Kata bagi hak logik akal. Kau tak ada selera, tapi kau minta tolong ustaz tolong makan, kan? Agak-agak kau kenyang, kau ada selera, tak boleh. Kau kena pulihkan selera kau tu. Dalaman dia macam mana cara. Ustaz dah boleh buat, kau dah boleh baca satu hari 10 juzuk. Gemuruh, gementar tu masalah kau selesaikan sendiri, kan? Kau tak boleh buat 10, kau buat 7, 8, buat 4 hari. Tak boleh 3 hari, kau buat 4 hari. Kita ada pilihan. Kita bagi peluang kat pelajar. Tak boleh buat sehari, buat 2 hari, 15, 15. Tak boleh buat 2 hari, 3 hari, 10, 10. Tak boleh buat 3 hari, buat 4 hari, 7, 8, 7, 8. Lepas tu dia kata boleh, alhamdulillah 10 juzuk. Lemah semangat masalah dalaman dia. Bagilah dia amalan-amalan ke, kan? Bagi kita boleh tengok apa penyebab dia semangat, kan? Putus cinta ke, mak ayah pisah ke, apa ke. Dia ada sebab luaran-luaran, kita tengoklah sikit. Tapi kalau benda tu daripada dia sendiri lah kena apa? Kaki tidur. Kaki tidur ni setakat dalam kelas suruh dia berdiri je. Ada pelajar yang dia memang tidur. Saya lah, kau pergi tidur, kan? Hari ni tak payah masuk kelas, kau pergi tidur. Kalau 3 hari kau tak nak masuk kelas pun tak apa, ustaz belanja. 3 hari kau tidur. Seminggu kau tak nak masuk kelas, seminggu kau tidur. Dia kena ubat macam tu. Dia kaki tidur, kena bagi dia penawar pun tidur juga. Tak, suruh berdiri, suruh ambil wudu, kan? Tak jalan. Dia orang kata nak hilang pedas, kena makan pedas. Nak hilang mana? Kena makan mana? Nak hilang kaki tidur ni, suruh dia tidur. Tak apalah, ustaz belanja kau tidur. Dia pun nak tidur kaki 5 kat luar kelas tu kan. Kau nak tidur dalam kelas kan, kau nak tidur kat sama, itu terpulang. Kau bebas, sebebas-bebasnya. Dia betul ustaz ni. Ada, bukan main-main, betul ustaz belanja. Kau sebulan nak tidur pun sebulan. Takut pula dia. Tak nak tidur, kan? Pelajar dalam kelas, kalau dia bangun sendiri, kalau kelas saya lah,
Dia bangun sendiri, dia boleh duduk sendiri bila-bila masa dia nak. Dia berdiri 5 minit ke 3 minit ke. Tapi kau jangan bagi suruh ustaz berdiri. Kalau ustaz suruh kau berdiri mengantuk, sampai habis kelas baru kau duduk. Dia orang faham lah tu. Wallahu a'lam. Kaki tidur. Ada masalah akhlak seperti menipu ulangan atau kesalahan ketika mengulang. Ni kena bagi kita kena ajar pelajar tu bagi kepercayaan dekat dia. Kalau kamu tipu, nampak macam kamu tipu ustaz, tapi kamu tipu diri kamu sendiri, walaupun dia tak faham masa tu. Kan? Sekarang ni kamu kata seronok, dia seronok baca tengok. Ada juga dalam kelas syahadah duk baca, dia tengok kan. Dia gitu ada jeling-jeling. Dia terbawa-bawa dalam kelas hafiz tu. Dia terbawa. Balik kau nak baca nazirah ke nak buat? Kau ni kelas syahadah kata. Kau sekarang ni kelas syahadah. Kau baca jeling-jeling macam tu, kau nak masuk nazirah ke? Kau nak buat syahadah nazirah ke? Kalau kau nak buat syahadah nazirah, okey kau baca nazirah kat sini. Kau nak baca 5 juzuk ke 10 juzuk nazirah. Syahadah nazirah. Kita buat. Tahu pula dia tak nak tengok. Lepas tu kita bagi macam tu lah. Kan? Bagi yang pedas-pedas sikit lah, yang spicy mulut kita tu. Tapi niat untuk kebaikan dia tu. Kan? Sifat guru yang ideal. Kita nak guru macam mana? Kalau kita pelajar, kita nak guru macam mana? Tanya diri kita. Kalau saya pelajar, saya nak guru yang macam mana? Kalau saya pelajar, saya nak guru macam ni. Kita jadilah macam ni. Kalau saya pelajar, saya nak guru macam tu, kita jadi macam tu. Ada pelajar nak macam ni, ada pelajar nak macam tu, kita jadi macam ni, kita jadi macam tu. Faham maksud saya? Kita fleksibel kan kita punya keadaan kita kan? Tapi tak lari daripada syariat. Tak lari daripada syariat. Jangan ada pilih kasih, jangan ada nampak yalah dia ni je, jangan menganaktirikan kan. Dia ni jangan dikasta-kastakan, jangan diklasifikasikan. Klasifikasi untuk pelajaran dia tak apa. Kan? Kita tu, tumpuan kita tu. Allah, pelajar yang layak syahadah. Pelajar yang layak syahadah dia boleh baca. Tapi ada juga saya dihantar video kat saya. Kawan tu dia madrasah di Melaka, dia hantar satu video syahadah pelajar tu. Ya Allah. Dia suruh saya komen. Saya kata, saya malas nak komen. Sebab ustaz yang saya mak tu dia ustaz besar juga. Kan? Saya kata kalau saya nak komen banyak. Jadi saya comparekan video pelajar yang kita nak standard pelajar tu baca. Aku malas komen lah. Kan? Kalau nak komen banyak nak komen. Tapi kau buat perbandingan lah dengan video saya hantar tu. Kan? Lepas tu kata, sepatutnya macam ni lah bacanya. Setidak paling kurang adalah dengar makhrajnya, adalah dengar, adalah harakat gunnahnya, adalah harakat matnya. Kan? Ini syahadah. Saya malah cerita lah. Kan, malah nak mengaitkan nama madrasah apa semua, nak memburuk-burukkan madrasah, tapi pengajaran untuk diri kita. Pelajar yang layak syahadah ni, dia ada imtihan, dia pergi imtihan dengan lujnah syahadah. Dengan kelancarannya dengan Ustaz Amir Hamzah kalau di Siptaling, dan tajwidnya dengan Ustaz Abdul Hamid. Bagian tajuk dia kena melepasi imtihan syahadah tu. Lepas tu baru dia boleh
baca 30 juz setelah imtihan dekat Lujnah Syahadah. Kita guru kelas dah lepas tangan dah. Dah lepas tangan. Mana Lujnah Syahadah tu yang menentukan pelajar tu layak syahadah ke ataupun tak layak syahadah. Jadi kita sebagai guru kelas, kita kena siapkan pelajar tu untuk berdepan dengan melayakkan dia syahadah. Tapi ada juga pelajar yang sedang ni. Saya pun tak tahulah apa sebabnya. Dia dah lepas imtihan syahadah dan dia dah lepas dah imtihan tajwid. Dua-dua lepas. Yang imtihan kelancaran tu dia dapat jaid jidan. Yang tajwid tu dia dapat jaid. Tapi bila saya minta dia semak satu juzuk, tak sampai satu juzuk, setengah juzuk, 3 salah. Kau nak syahadah ni? Salah tu memang salah. Bukannya salah dia salah betul. Ulang 3-4 kali salah juga. Tengok salah. Baru ni ada pelajar syahadah, saya suruh dia semak. Tanya dia, sepanjang kau semak syahadah yang budak ni baca, kau ada jumpa tak kesalahan kau? Ada, dia kata. Berapa? 4. Oi, saya tak pernah jumpa. Bukan tak pernah jumpa, dia pelbagai lah Allah buat kan? Ni habuan dia. Dia dah lepas imtihan tapi masih ada lagi salah. Saya pun tak tahu. Terpaksa KIV lah juga dia punya syahadah dia tu kan? Dan dia yang layak syahadah ni, ada pelajar dia macam-macam keadaan. Allah akan uji. Ada pelajar yang hari dia nak baca tu suara tak ada. Dia boleh baca, kemampuan dia boleh baca satu hari 30 juzuk. Tapi oleh kerana suara dia tak ada, masa tu Amir Hamzah putus, baca 10 juzuk buat 3 hari. Dia punya tension. Ada macam tu. Adik dia, hari dia syahadah tu demam. Dia nak juga buat syahadah, dia nak juga, dia pakai baju tebal-tebal dia kan, nak dia punya sejuk, demam dia tu, dia syahadah habis kan. Ada pelajar yang Allah uji dia, dah baca 10 juzuk, mak meninggal. Tengah syahadah, mak meninggal. 10 juzuk. Putus, berhenti, balik. Besok datang, tanya, nak sambung ke nak start semula? Ustaz Mansur dia ambil Lujnah Syahadah, start semula. Oh, saya kata kalau saya kena taubat kan, start semula. Ada pelajar yang dah baca satu hari 5 juz kena blood pressure, tekanan darah. Doktor pun terkejut. Kau ni muda lagi, 17-16 tahun, tekanan darah tinggi. Macam-macam keadaan. Macam-macam. Tengok habuan masing-masing. Dia bukan saja kelayakan, ingatan, pelancaran, dia punya mental, fizikal dia melayakkan dia tu. Macam-macam keadaan. Ada pelajar yang lepas dah syahadah, tapi bila dia duduk syahadah 3 kali tak lepas. Dekat imtihan dia lepas. Dia duduk syahadah 3 kali sangkut, dibatalkan syahadah dia. 3 kali dibatalkan syahadah dia. Ada juga macam tu. Tengoklah rezeki masing-masing. Okey, habis. Kebanyakan guru tahfiz tidak mampu mengajar ilmu tajwid yang tepat dan lengkap kepada pelajar, menyebabkan kualiti bacaan pelajar sangat lemah. Ini pihak madrasah kena tengoklah guru tu, interview lah sikit kan. Dia itulah bila dia ni pun keluaran madrasah juga. Yang nak jadi ustaz ni pun keluaran madrasah juga. Mungkin terlepas pandang hak macam tadi itulah kan. Ni dah kelas syahadah ni, kalau lah 9 huruf kan. Kau ni esok kalau syahadah kan ada sif tali kan, apa ustaz tak? Ustaz juga dapat nama kan. Dia macam ni. Saya pernah dah jadi imam, saya tak nak sebut dah kat mana tu. Dia bawa Alif Lam Mim Sejadah hari Jumaat. Ya Allah, tempat pendek dia panjang, tempat panjang dia pendek.
Imam ni, imam. Kan? Itu terlepas pandang. Ini kalau guru ni mungkinlah dia boleh interview sikit ke, kan? Ataupun kadang-kadang madrasah tu terpaksa ambil guru, tak ada guru, kan? Tak ada apa? Tak ada urutan akar pun jadilah. Kan? Setidak-tidaknya biarlah dia betul-betul akar, kan? Tak perlulah syadid sangat. Saya punya setakat dia boleh tegur ha, hai, makhraj-makhraj huruf tu okey dah, kan? Dan sambil-sambil dia ngajar, belajar tu pun dia memantapkan tajwid dia juga. Dia punya maklumat tajwid tu. Tajwid ni sebenarnya dia tak adalah payah sangat. Dia boleh baca itu je dan praktikal je lah, dalam bacaan tu. Itu je. Dia tak perlu nak kena faham macam belajar kitab ni, matan-matan kita. Kita ambil dia punya kaedah-kaedah dia tu. Lepas tu praktikal. Dia macam mana nak kata? Macam izhar, kan? Jelas kan? Nun mati ataupun tanwin bila bertemu dengan huruf izhar tu, kan? Jelaskan izhar tu. Praktikal kan lah. Sebab dia tak perlu nak kena urai, nak kena pencerahan, nak kena macam kitab-kitab i'rab apa semua, tasrih semua tu kan. Dan ustaz tu pun kadang-kadang dia tak dapat apa yang masa dia belajar tu. Secara tak langsung kita nak bantu dia, kan? Kita niat, kita ni mudir ataupun kita ada sambil bantu dia. Okey, kau datang, sebelum kau nak ajar tu kau datang muzakarah ustaz ni dulu. Tolong, secara tak langsung kita tolong bimbing ustaz tu, dan ustaz tu bimbing pelajar tu dengan apa yang kita muzakarah. Tapi penat sikit lah. Ada pelajar yang dah khatam tapi tidak mampu jadi imam dengan bacaan yang baik, dan ramai tidak mampu mengajar walaupun dah 5 tahun belajar di tahfiz. Dia kena latih baca dalam semayang, ambil setengah juzuk, kan? Kalau kita dulu kurang pujuk tu, dia latih jadi imam tarawih. Jadi imam tarawih. Mungkin di madrasah kita boleh latihkan dia semayang duha. Semayang duha baca jihri setengah juzuk, partner dia setengah juzuk, dia setengah juzuk, baca, kan? Baca yang dah dibaca, kan? Contoh dia baca pada sahabat. Okey, baca pada sahabat ni dalam semayang pula, kan? Tadi semak dengan kawan ni, semak dalam semayang pula. Kita kreatif, kan? Kita pelbagaikan aktiviti dia baca nyemak tu untuk dalam semayang, ataupun kita bagi dia sebelum dalam semayang tu kita suruh dia baca berjalan, kan? Semak bawa Quran, tak semesti nak semak tu kita kena dalam kelas ya. Dan tapi kalau kelas hafiz ni, kelas syahadah ni, saya confident dia orang akan baca betul. Tapi kelas hafiz ni kena pantau jugalah. Okey, kau baca kat sini je, kawasan ni je. Kita bagi dia punya kawasan dia. Kau jangan lebih sampai merayap kau kat sini. Mana kita nampak dia baca. Pergerakan tu kita nampak. Kalau pada kelas syahadah ni, kau bacalah. Kau nak baca kat masjid ke, kau nak baca berjalan ke. Dan dia memang baca. Sebab nak syahadah kan. Kalau kelas hafiz ni kita kena bagi kebebasan, kepercayaan dan kebebasan, tapi dipantau. Kita latih dia supaya dia jujur pada diri dia. Dia jujur pada, kalau kita tak latih dia, bila dia nak baca jujur macam tu? Bila dia nak ada confident macam tu? Sebab kita pun tak confident nak bagi dia confident. Macam tu. Kita pun tak, kita kena confident bagi dia confident. Barulah pelajar tu insya-Allah dia confident, kan? Ada pelajar saya yang dia datang semak,
Bila dia bangun tu, tempat dia duduk tu macam air kecil. Dia punya, tak tahu dia punya gigil ke dia peluh dia tu, kan, basah macam leaking, peluh keluar daripada badan dia tu, kan. Itu masalah dalaman dia. Nak bagi dia confident. Ni masalah nak bagi confident ni, masalah dalaman pelajar tu. Kita yang kena bentuk masalah ni. Kita yang kena bagi dorong dia supaya ada confident tu. Dengan kita baca berjalan, okey, kau dah habis berjalan ni, minggu depan kau baca dan sembahyang pula. Yang baca berjalan ni baca dan sembahyang pun boleh, kan. Pelbagaikan apa gaya semak dia tu. Macam berenang, dia ada kuat kupu-kupu, ada kuat lentang, gaya bebas. Dia semak pun, dia baca berjalan, dia baca duduk, dia baca dan sembahyang. Macam tu. Bagaimanakah kita nak mengatasi masalah guru yang kurang mahir tajwid? Macam tadi, buat kelas untuk guru pula. Kelas untuk guru. Sebab tu kita kat Sri Talibun, kita beri peruntukan 2 tahun untuk guru-guru, ustaz-ustaz nak sambung belajar. Dia ada peruntukan 2 tahun untuk ustaz-ustaz sambung belajar, nak upgrade ke lagi. Dan 2 tahun tu gaji berjalan. Itu. Kita pun kena buatlah kelas kat ustaz tu, kan. Yang mana patut diutamakan kepada pelajar, jumlah juzuk, hafazan atau kualiti bacaan bertajwid. Kalau boleh serentak lagi bagus, kan. Ini semua punca daripada kelas nazirah. Ini semua punca penyakit dia di kelas nazirah. Kalau buat di kelas nazirah, kita latih tubi, kita henyak, kita hentak, kita apa lagi. Di kelas nazirah tu insya-Allah benda dia tak akan berlaku di kelas hafiz. InsyaAllah. Kalau ada pun peratus dia kurang. Kalau ada pun peratus dia kurang, kita di nazirah tu. Betul, saya sarankan supaya kalau madrasah adakan kelas khusus untuk nazirah. Ada madrasah kalau kita di Penghujung, dia dicampur-campur. Kalau ada 6 kelas, 6 kelas tu ada nazirah. Ada 3 orang nazirah, ada 4 orang ni. Dia lah nazirah, dia ustaz tu juga asing. Macam mana kelas syahadah asing kan, macam tu kelas nazirah dia asingkan untuk nak mengatasi masalah-masalah macam ni. Dia yang perlu diutamakan kualiti bacaan bertajwid tu. Bacaan bertajwid tu, kan. Hafazan tu tak ada mana. Takut dia jadi laknat lah. Kita dah ingat kot, kan. Takut dia jadi laknat. Bagi penekanan tu kalau boleh seiring. Tapi penatlah guru. Kalau kita macam saya kat kelas syahadah, masa tu kita nak lancarkan bacaan dia, kita nak tajwid dia, kan. Tapi pada saya, saya jadikan benda tu cabaran untuk diri saya, kan. Kaedah dia besok yang saya buat lah, yang kelas syahadah ni, dia nak naik juzuk tu dia imtihan. Melalui ini imtihanan kelas. Sebelum dia pergi lujnah tu, 3 nak naik 5 imtihan, 5 nak naik 7, 8 imtihan, 7, 8 nak naik 10 imtihan. Imtihan tu dengan saya, dengan guru kelas. Kadang-kadang kita tanya dia tebuk ayat, kadang-kadang kita tebuk tajwid tu tadi, kan. Tebuk, ni hukum apa? Dia pengangar, dah sekali khatam lagi. Habis khatam, datang lagi imtihan. Dengan cara macam tu, dia akan usaha cari hukum-hukum tajwid. Okey, dia habis sekali khatam, dia baca 10 juzuk. 3 hari dia khatam, datang pula. Apa yang kau sangkut apa ni? Idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah ada berapa huruf? 4 huruf. Apa makna idgham ma'al ghunnah? Dia tahu dah. Dia boleh baca, kan. Bila datang imtihan kali tu, kita tanya 4 lain pula, huruf lain pula, hukum lain pula.
Secara macam tu, secara tak langsung dia ingatkan balik, dia refreshkan balik tajwid dia. Kalau dia tak tahu pun dia akan cari. Kena carilah nak imtihan ni, nak naik juzuk ni. Yang saya buatlah. Tuan-tuan pun boleh buat macam tu juga. Tapi saya sarankan memang benda ni daripada mula, basic tajwid, makhraj huruf ni semua basic Quran tu, daripada kelas nazirah tu. Daripada kelas nazirah tu. Supaya perkara-perkara ni tak berbangkit dalam kelas hafiz. Dia dah settle dekat kelas nazirah. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Habis? Poin baik itu daripada Allah SWT. Terlanjur kata tekan sahabat saya daripada kelemahan diri saya mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada beliau Ustaz Azam atas kongsian yang sangat mendalam. Mudah-mudahan setiap Ustaz ataupun Ustazah dapat ambil kongsian dan dapat berpraktikal tentang insya-Allah